Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam FB live kita. Minta maaf saya agak terlewat kita mulakan pada hari ini kerana ada masalah teknikal sikit tuan-tuan. Baru dapat diselesaikan masalah teknikal kita. Kita mulakan dengan baca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Mudah-mudahan majlis kita dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, seperti mana yang saya war-warkan, pada malam ni kita akan membicarakan tajuk besar sangat ke masalahnya tu, dan bersama saya malam ni dengan pelakon tambahan yang cantik, rambutnya halus mulus ni, putih tuan-tuan ni. Nampaknya dah tak apa nak selesa dengan saya lah. Apa-apa pun baik saya selamatkan dulu keadaannya tuan-tuan. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya. Dan anak tadi itu bukan cucu ke, bukan anak saya ke, itu anak Ustaz Hasan. Kan? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, tajuk kita pada malam ini ialah besar sangat ke masalah kita. Dan setiap orang daripada kita menghadapi masalah masing-masing. Semua orang ada masalah, ya. Yang bercakap ni pun ada masalahnya juga tuan-tuan. Sebab masalah ini akan ada. Kita tidak boleh lari daripada masalah kita. Allah Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah Ta'ala akan menguji kita dengan sesuatu. Daripada kelaparan, daripada ketakutan, daripada kematian, daripada pengurangan harta, daripada buah-buahan yang menghadapi masalah. Dan Allah nak melihat di situ siapakah di kalangan kita orang-orang yang sabar, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya. Macam mana kita dengan talian, saya tak pasti talian tuan-tuan di rumah tuan-tuan macam mana. Saya harapkan line kita elok, line kita clear pada malam ini. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran bahawa kita akan diuji dengan pelbagai masalah. Ada yang diuji dengan kelaparan, akan diuji dengan kelaparan. Kita lihat di banyak negara, di setengah-setengah tempat yang nak makan pun susah. Tu yang makan kelawar tu, makan ular tu, maknanya susah betul tu. Tak ada benda nak makan, ular pun makannya, kelawar pun makannya. Yang tu dah ngada-ngada pula, berlebih-lebih pula tuan-tuan. Benda yang tak suruh dimakan nak dimakan pula. Ada yang menghadapi makanan yang makanan yang susah nak dapat. Tetapi ada orang yang cakap, ustaz, saya makan kita tak ada susah, tapi macam mana yang jadi lapar? Allah datangkan penyakit kepada kita. Saya rasa ramai yang sedang menonton FB kita sekarang ni sedang sakit. Sakit apa? Diabetes. Kadang-kadang rasa lapar je. Walaupun makanan tu banyak, tapi itu tak boleh makan. Tengok durian tak boleh makan, tengok aiskrim tak boleh makan, tengok pulut tak boleh makan, nasi tak boleh makan banyak. Banyak benda tak boleh makan, akhirnya kita jadi lapar. Ada orang yang diuji dengan ketakutan, diuji dengan peperangan, diuji dengan ketakutan, takut dengan hutang. Tidur malam tak boleh duk fikir masalah hutang, takut nak keluar rumah. Allah Ta'ala uji dengan COVID-19, takut. Kita diuji dengan ketakutan. Cukup bila kita ni banyak hutang tuan-tuan, menjadikan kita dah takut dah. Ya, ada orang yang takut dengan mati. Rumah dia sebelah kubur pun dia takut. Ya, tak apa benda yang dia fikir tak tahulah. Nyesel kata dia beli rumah ni. Dulu tak ada dia orang buat kubur, sekarang ni ada pula buat kubur. Ada orang yang takut dengan jemaah tabligh pun ada takut.
Jemaah tabligh datang rumah dia, ya assalamualaikum, insya-Allah malam ni kita ada bayar jemput tuan datang. Jemaah tabligh datang ke rumah pun dia jadi takut. Subhanallah. Ya, macam-macam manusia sekarang nak takut. Ada orang yang diuji dengan kematian. Ya, ada yang mati kecil anak dia. Ada yang diuji suami dan isteri mati serentak dalam satu kemalangan, dan anak-anak dia menjadi yatim piatu dalam sekelip mata. Ada orang yang diuji dengan kematian yang tragis, yang kita rasa Allah sedihnya kematiannya. Kita pernah dengar dulu ada kematian yang ditelan oleh ular sawah. Kematian. Ya, ada orang yang diuji dengan pelbagai bentuk kematian. Ada yang diuji dengan kesakitan yang membawa kepada kematian. Ada kematian yang tidak disangka-sangka, sedang bermain badminton, sedang bermain sepak takraw, boleh meninggal dunia. Ada yang diuji dengan pengurangan harta, daripada berada menjadi orang miskin, jadi orang susah, duit tidak ada dan sebagainya. Dan ada juga yang diuji dengan buah-buahan yang tidak menjadi. Ada buah-buahan yang menjadi tapi harga tidak menjadi. Ada buah-buahan yang jadi rosak, tanam-tanaman padi minggu depan nak dituai, tapi hari ini Allah datangkan musibah, ujian, datang banjir, datang penyakit yang akhirnya merosakkan tanaman padi yang dah menunggu masa sahaja untuk dituai. Maka ujian-ujian ini akan datang kepada kita. Dan Allah tutup ayat yang saya bacakan tadi, wabasyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi dalam kehidupan kita di dalam dunia ini ada 4 perkara yang akan berlaku kepada kita. Pertama, kita akan mendapat nikmat daripada Allah. 1. Dalam sehari-hari ini tuan-tuan, kita akan dapat nikmat. Hari ini semua orang dapat nikmat. Nikmat udara, nikmat hidup, nikmat makan. Okey, nikmat boleh bangun tidur, nikmat boleh tidur, nikmat boleh minum. Dan apa benda yang kita dapat nikmat ni, apa yang perlu kita buat? Yang perlu kita buat ialah bersyukur. Bersyukur bila kita dapat nikmat. La in syakartum la azidannakum. Bersyukur. Yang kedua, apa yang kita dapat? Yang pasti kita akan dapat. Yang kita akan dapat ialah balak. Dalam satu hari kita akan dapat balak. Satu benda yang mendatangkan duka cita kepada kita. Dan apakah benda yang kita kena buat bila kita dapat balak? Sabar. Sabar banyak-banyak. Yang ketiga, apa yang kita dapat dalam seharian kita? Ibadat. Kita berpeluang, kita boleh berbuat ibadat. Maka bila kita nak buat ibadat dan kita boleh buat ibadat, apakah kehendak? Kehendaknya ialah jadilah hamba yang bersyukur. Yang keempat, apakah yang kita jumpa dalam seharian kita hidup? Yang keempat ialah maksiat. Kita jumpa dengan perbuatan maksiat. Ataupun kadang-kadang kita sendiri yang melakukan perbuatan maksiat. Apa yang perlu dibuat dengan maksiat tadi? Bertaubat. Jadi 4 benda ini akan kita jumpa dalam kehidupan kita sehari-harian. Pertama, kita akan jumpa dengan nikmat. Kedua, kita akan jumpa dengan bala. Ketiga, kita akan jumpa dengan ibadat. Dan yang keempat, kita akan jumpa dengan maksiat. Jadi kehendak-kehendaknya telah disebut. Pertama, hendaklah engkau menjadi orang yang syukur. Kedua, jadilah engkau orang yang sabar. Ketiga, jadilah engkau orang yang syukur balik. Yang keempat, jadilah engkau orang yang bertaubat kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila sebut bahawa kita tidak boleh lari daripada masalah, kita pasti akan jumpa masalah, maka apa yang perlu kita buat? Yang perlu kita buat ialah kita menghadapi masalah. Jangan takut menghadapi masalah. Yang kedua, jalan penyelesaian pada setiap masalah itu akan ada. Ada, jangan takut. Jadi insya-Allah kita akan berkongsi bagaimana kita nak menyelesaikan masalah-masalah ini di dalam FB Live kita pada malam ini insya-Allah. Terima kasih kepada Firayu Etika juga bersama dengan kita, HB Irsab
ya. Yang nampak segak ustaz malam ni, segak ada makna tu. Mas Iqbal daripada Langkawi, Nur Siha Izzati, Nurzal, nampak lain ustaz kan. Ida Lanida dari Singapura, alhamdulillah dapat mendengar dengan jelas. Alia Farihin, Muhammad Rizwan Ramli and 11 other people are watching with you, thank you. Kemudian Amirul Mukminin, Makcik Ramlah MK is watching with you. Fadli Maksyah juga sedang bersama dengan kita. Hasan Al-Basri dari Thailand juga sedang bersama dengan kita. Mahdi bin Ibrahim is watching from Seberang Jaya, line clear, terima kasih. Okay, Pucung Bandar Kirara, Acik Ros, Fidais Roselin, kurus nampak ustaz. Kurus. Begitu juga Robiah Ustaz look macho lah with the sideburn and songkok tingginya. Thank you Robiah Muhammad Ishaq. Hajah Sabariah is watching. Taman Lapangan Jaya Ipoh juga bersama dengan kita. Terima kasih kepada yang bersama dengan kita, dan kita insya-Allah kita akan mulakan sesi kita ini. Baik, yang pertama, bila kita ada masalah, apa yang akan kita buat? Saya telah menjadi penceramah ni tuan-tuan bermula pada tahun 90. Terlibat dengan kekeluargaan, dengan parenting ini saya rasa lebih daripada 20 tahun. Ya, lebih daripada 20 tahun duk cerita bab keluarga saja. Maka rangkuman daripada orang yang datang duk mengadu pelbagai masalah ni, inilah yang saya terbitkan buku ni tuan-tuan, yang saya panggil sebagai Besar Sangat ke Masalahnya tu. Ni buku saya yang terbaru ni, saya tulis untuk menjawab pelbagai persoalan yang timbul di kalangan kita. Ada orang yang menghadapi pertama masalah kekeluargaan, masalah dengan suami. Peringkat awal romantik sangat, abang anja, bila dah benci babi sebutnya. Nampak masalah dengan keluarga, mula-mula dengan suami dulu. Ada yang menghadapi masalah suami panah baran. Bila saya tanya, tahu tak masa bertunang panah baran, tahu tak? Tahu. Habis tu kenapa kahwin? Dah tahu dah masa bertunang tu dia panah baran, tampar kita waktu bertunang, yang kahwin buat apa? Dia boleh jawab pula, ustaz, love is blind. Blind. Sekali dia blind kita, blind terus jadi kasih selamat kita. Persoalan macam ini sebab tu pada akak-akak, abang-abang yang belum kahwin, tolong cari pasangan yang betul-betul. Sebab tu Islam membenarkan kepada kita proses bertunang. Di dalam proses bertunang itu kita perangai dia buruk ataupun tidak, perangai dia ni romantik ataupun tidak. Dalam tempoh 3 bulan, 6 bulan kita bertunang tu, boleh kita perbetulkan mana yang tak betul. Kalau tengok dalam masa itu tak betul juga, tak nak berubah juga, putus je lah tunang tu. Buat apa kita kahwin dengan tunang kita ni yang akan menyusahkan kita? Dulu mak kita tak pernah cubit telinga, tak pernah tampar, hari ni dapat suami dipijaknya kita. Fikir elok-elok sikit kau, anda mampu mengubahnya. Ada orang yang menghadapi masalah dengan isteri. Allah, isteri ni mulut udah macam beretih, digorengnya papa. Riuh rendah. Dia tidur tu baru diam dalam rumah tu. Lambat balik bising, cepat balik bising, tak balik langsung lagi bising. Aduh. Ada orang yang menghadapi masalah dengan mak mertua, bapa mertua, duk perang dingin dengan pak mertua, dengan mak mertua. Ya, duk tak setuju saja dengan mak mertua ni. Mak mertua datang, dia cebik ni bibir dia. Datang, asyik mak awak je datang. Mak kita bila nak datang, mak awak je datang. Bergaduh saja-saja tuan-tuan. Ada yang menghadapi masalah dengan biras. Ada ipar, kakak ipar, abang ipar. Masalah saja tuan-tuan. Jadi macam mana kita nak menyelesaikan masalah ni? Sebab itu pendekatan agama sangat-sangat diperlukan, dan pendekatan agama sahajalah yang relevan menyelesaikan masalah ini. Pertama, yang bagi yang belum kahwin, saya nasihatkan supaya pilihlah pasangan yang bagus, yang bukan setakat cantik,
handsome, keturunannya baik, gajinya ada, rumah ada, motosikal Y3 suku pun ada. Janganlah nampak benda tu saja. Tengoklah agamanya. Boleh tak bimbing kita, boleh tak jaga kita. Okey, agama nombor satu. Dan kalau kita dah kahwin sekarang, masalah apa yang kita hadapi sekarang ni? Masalah macam ni, jawapan dia senang. Cuba tanya, suami ni semayang tak? Isteri semayang tak? Tu je soalan dia. Yang saya jumpa banyak ni tuan-tuan, ialah kebanyakannya ialah tidak semayang. Suami tak semayang, isteri tak semayang, semayang pula celan-celup. Maka bila tak solat itu, habislah. Bahagia macam mana pun tak seronok rumah tangga tadi. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tolong semayang. Ya, tolong jaga semayang. Mudah-mudahan bila suami semayang, isteri semayang, insya-Allah. Yang kedua yang kita kena lihat ialah setakat mana penguasaan ilmu agama dan pengamalan ilmu agama tu. Kadang-kadang isteri seorang yang minat mengaji, isteri seorang yang suka menuntut ilmu, suami asyik main burung, mikak burung, mancing sana sini, ilmu tak ada. Bila ilmu tak ada, dia tak tahu tanggungjawab sebagai suami, tanggungjawab sebagai isteri. Sebab tu kita kena cari jalan macam mana supaya rumah kita, di dalam rumah kita, isi rumah kita ada benda-benda ilmiah. Ya, kadang-kadang asyik duk menghadap Facebook, duk menghadap televisyen, tapi tak nak menghadap kitab, tak nak menghadap ilmu, menghadap tok-tok guru dan sebagainya. Mesti ada satu pendekatan agama. Yang ketiganya ialah bila kita dah berkahwin, masing-masinglah melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Suami tanggungjawab masing-masing boleh selesai. Isteri selesaikan tanggungjawab sebagai seorang isteri. InsyaAllah selesai. Kalau dah tak boleh selesai juga, dah panggil mak bapak bincang, tak mau mengadu pejabat agama, tak mau ada apa semua, tak mau, besar sangat ke masalah dia? Tak ada besar. Kalau dah tak boleh selesai, cerai lah. Ada orang yang sebut, Ustaz, saya tak nak cerai. Kalau tak nak cerai, sabarlah. Tapi saya dah tak boleh sabar, Ustaz. Kalau tak boleh sabar, cerailah. Saya tak nak jadi janda, Ustaz. Kalau gitu, sabarlah. Saya dah tak tahan dah, Ustaz. Kejap sabar, kejap tak sabar, kejap sabar, kejap tak sabar. Cerai bukannya jahat. Cerai itu menyelesaikan masalah. Berapa ramai yang lepas bercerai jadi baik? Berapa ramai yang lepas bercerai, duk menung, aduh, ingat pula dekat dia. Yang si perempuan pun ingat pula kat si abang tu. Dia pun teringat. Kalau gitu rujuklah balik. Berapa ramai yang bila rujuk balik sekarang menjadi lebih baik daripada waktu belum bercerai. Jadi lebih romantik sekarang. Sebab dia dah rasa dah macam mana bahananya duduk seorang-seorang. Dia dah rasa dah macam mana duduk susahnya, tak ada isteri, susahnya tak ada suami. Tak apalah, buruk-buruk suami pun tak apalah, banyak lagi baik dia. Tak apalah, buruk-buruk isteri pun tak apalah, ada banyak lagi kebaikan isteri. Lupakan yang tak elok tadi dan kita ambil yang elok, insya-Allah. Dan berapa banyak manusia yang selepas bercerai, dia kahwin dengan orang lain, dan dia dapat suami yang lain, dan suami yang baru ini lebih baik daripada bekas suami dia yang pertama. Nampak tak tuan-tuan hikmah dia? Sebab itu jangan kita merasakan bahawa yang merasakan bahawa bercerai ni kadang-kadang tak elok. Ya, tak elok kalau tanpa sebab. Bercerai dengan sebab menzalimi, dizalimi. Dia cerai dengan keadaan yang zalim. Yang tu yang kita tak nak. Tetapi ada kadang-kadangnya cerai itu menjadikan kita mendapat jodoh yang lebih baik, ataupun kadang-kadang seorang itu menjadikan kita lebih baik daripada berdua. Di situ hikmah dia pula. Sendiri aku berjalan, tiada teman, tiada kawan, tiada apa semua boleh buat. Sendiri kadang menyiksa, kerana tiada teman bicara. Kadang-kadang sendiri juga membawa bahagia. Kadang-kadang menyiksa, kadang-kadang membawa kepada kebahagiaan. Terima kasih kepada semua yang sedang sibuk menghantar mesej,
menghantar pesanan macam-macam ni daripada Siti Azlilawati dari Pendang Kedah, line clear walaupun hujan lebat sekarang. Azura dari Kota Belud, Sabah clear. Bandar Sangwik line clear. Azrina Mustafa Al-Bakri, Ramlah Ismail, Azizi Arifin is watching sekarang ini. Hari dari Kuching Sarawak juga clear sangat-sangat. Fuziah Abdul dari Ulu Kinta juga. Daripada Muhammad Nazman Haji Hud, Sideburn Jason King, thank you. Rahayu Mahmud Assalam dari Singapura. Yang kedua daripada Retian Yusof, takut tengok Sideburn Ustaz. Aduh. Nabilah Nawawi daripada Kota Baru join. Suhaimi Sabu, Sendayan Red Zone COVID-19 clear tapi takut. Jadi buat Suhaimi Sabu duduk diam-diam di rumah, ya, patuhi perintah kawalan pergerakan. Daripada Nur Syahidah Bintulu juga clear, alhamdulillah, terima kasih. Di Sungai Bakap, Pulau Pinang, Siti Halizawati, kedengaran guruh di langit menandakan hujan akan turun lagi. Terima kasih kepada semua yang datang. Kamisah Kemi, alhamdulillah, selamat menonton bersama keluarga. Lain teman sihat dan ceria. Macam mana nak selesaikan hutang selepas ini? Nuriza Abu Bakar, top fan, nampak berseri lagi malam ni walaupun kena pantang. Kena pantang kan. Baik, terima kasih kepada semua dan kita tengok soalan melalui WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz, saya Ashwi dari Alustar. Kenapa kita lebih takut bila Allah uji kita dengan musibah, bila kita sakit, bila kita kecewa dengan manusia, tetapi tidak takut bila kita buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti tidak solat, tidak menutup aurat dan lain-lainnya. Apa pendapat Ustaz tentang perkara ini? Inilah yang mentimbul masalah. Allah datangkan sesuatu itu adalah untuk kita mengambil pengajaran. Fa'tabiru ya ulil albab. Allah datangkan musibah-musibah pada umat dulu-dulu. Fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin, aqibatul mukadzibin. Berjalanlah kamu ke atas muka bumi dan tengoklah apa jadi pada orang-orang yang mendustakan Allah, yang melakukan kerosakan. Maknanya Allah turunkan bala ini untuk kita makin dekat pada Allah. Insaf. Bukan kita nak main-main. Hari ni ada orang yang datang COVID-19 ni, dia buat main-main gurau senda dengan COVID. Ini bukan main-main tuan-tuan. Dia untuk kita balik pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Balik kepada Tuhan. Maksud balik kepada Tuhan ni mematuhi perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini yang kena berhati-hati. Kadang-kadang kita tak ambil berat, ya. Kita hari ini bila tak semayang relax, tapi bila terlepas sesuatu rancangan televisyen kita sedih, ya. Kita hari ini tak tutup aurat, kita tak takut. Tapi kalau kita tak dapat makan satu-satu kenduri, kita rasa ferah dah. Ini menunjukkan di mana ketakutan kita. Adakah kita lebih taat kepada Allah atau kita lebih takutkan kepada perkara-perkara di dalam dunia ini sahaja? Sedangkan kalau tak boleh makan pun ada tempat lain. Kalau kita terlepas kereta api pun ada kereta api lain. Yang tu ada lagi dunia ni jalan penyelesaian, ya. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Husna Yahya. Ustaz, saya terasa sunyi sebab duduk seorang diri. Sepatutnya 28 Mac menikah, tapi kena tangguh. Saya doa banyak-banyak ke Allah, tapi dalam masa yang sama saya menangis sedih. Saya rasa kenapa dugaan ni saya kena rasa, sebab saya dah tak ada mak dan ayah. Tapi saya fikir ada orang lagi yang bernasib baik daripada, yang tak bernasib baik daripada saya. Macam mana Ustaz untuk kurangkan rasa sedih? Sekurang-kurangnya anda masih ada lagi orang untuk anda mengadu. Okey. Yang kedua, sekurang-kurangnya anda masih lagi ada tunang anda. InsyaAllah lepas ni kahwin. Kalau nak kata mak tak ada, ayah tak ada, saya pun tak ada ayah. Okey, saya pun tak ada mak juga. Saya tak ada ayah dah 47 tahun tak ada ayah. Jadi kalau kita rasa bahawa kita ni hidup susah, ada orang lain lagi susah pada kita. Yang sebenarnya, kalau kita kata kita kawan tak ada, tunang tak ada, suami tak ada, adik-beradik tak ada,
Bukankah kita ada Allah? Jadi kalau akak nak rasa tenang, akak dekatkan diri dengan Allah. Mungkin selama ini kita rasa tak tenang, rasa sunyi sebab kita jauh daripada Allah. Dekatkan diri dengan Allah. Insya-Allah Allah dekat dengan kita. Allah dekat. Allah sebut dalam Quran kan, Allah dekat dengan kamu. Fa innallaha qarib. Sesungguhnya Allah dekat dengan kita. Jadi akak carilah jalan macam mana mendekatkan diri kepada Allah. Ya, balik pada Allah. Jangan rasa sunyi tuan-tuan. Kita ada Allah. Baik. Assalamualaikum Ustaz, saya ada soalan, boleh tolong hurai tak tentang masalah mak saudara yang membenci antara anak saudara dan adik-beradik hingga berbelas tahun. Isu tak boleh lebih daripada family yang lain. Persoalan hati. Ya, persoalan hati. Sebab itu bila kita mengenali hati budi seseorang, selesai masalah. Bila kita dah tengok mak saudara kita ni memang kita tak boleh lebih daripada anak-anak dia. So jangan tunjukkan kita lebih. Jangan kita tunjukkan kelebihan kita. Biarlah kita mengalah pun tak apa. Ya, biar kita mengalah. Kadang-kadang kita tonjolkan sangat. Balik kampung ke jumpa dengan dia, tunjuk kita hebat. Memang mengalah, memang menang dia lah, memang marah dia lah. Sebab itu tuan-tuan, kita mengenali hati budi manusia. Mengenali hati budi itu senang. Bila kita tahu perangai dia, bila kita tahu seseorang tu perangai macam itu, kita layan dia mengikut perangai dia. Jangan kita layan mengikut perangai kita. Jangan kita sebut, ini pantang aku ni, aku pantang benda-benda ni. Mana dia tahu pantang kita? Dia tak tahu pantang kita. Okey, so kita ikut dia. Kalau agak-agak tak boleh tahan dengan perangai dia, jumpa dia ala kadar je, Assalamualaikum, mak ngah apa-apa, balik. Dah selesai masalah. Tak payah nak buka cerita, nak tanya apa. Supaya yang lebih penting ialah menjaga silaturahim daripada kita duk bergaduh, duk lama-lama kan bergaduh pula. Kejap-kejap sudah hantar barang lebih kurang, balik. Ya, itu lebih selamat selain daripada yang pertama yang saya sebutkan tadi. Assalamualaikum Ustaz, nama saya Nur daripada Selama. Saya dah 14 tahun mengidap penyakit skizofrenia. Kalau ikut kata doktor, saya alami halusinasi dengan mendengar suara-suara. Soalan saya, adakah ibadat solat dan puasa saya sah? Saya terbaca sebuah artikel katanya penyakit Syah ni lebih kurang seperti sakit mental dan tak perlu berpuasa. Yang menentukan kita ni sakit mental tak sakit mental ialah doktor. Bukan orang. Yang boleh puasa tak boleh puasa tentukan tu doktor. Kita kena tanya pada doktor dulu. Kalau kau makan ubat kan, tak makan ubat kau jadi tak betul pula. Doktor yang boleh bagi tahu. Kalau kita tanya orang ni macam-macam pendapat dan dia bukan doktor. Yang mengesahkan kita ni boleh tak boleh, yang diiktiraf ialah doktor yang adil. Doktor yang baik, yang agama dia Islam, yang adil, yang faham dia, maka dia sendiri yang menasihatkan kita sama ada kita ni boleh ataupun tidak. Sebab kita bergantung pada ubat. Tak makan ubat jadi macam ni. Makan ubat okey, bertahan. Jadi dia yang mengesyorkan kita ni boleh puasa ataupun kita tak boleh puasa. Cuba balik jumpa dengan doktor tadi, tanya macam mana keadaan dia. Baik, salam Ustaz, saya Noli. Soalan saya, apakah amalan yang boleh memudahkan di saat sakaratul maut? Terima kasih Ustaz. Subhanallah, banyaknya amalan. Bacaan Quran, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, menyambung silaturahim, memberi makan pada orang lain. Ini semuanya adalah amalan-amalan yang memudahkan kita untuk sakaratul maut. Kita tolong orang lain, bantu orang lain. Insya-Allah kita jumpa Allah dalam keadaan yang manis. Assalamualaikum Ustaz, saya Umairah dari Kuantan. Ingin bertanya, ayah saya sekarang sedang menghadapi sakit kronik 16 tahun dan dia tidak boleh bekerja. Ayah saya tidak berkemampuan untuk membayar zakat. Jadikah bolehkah saya sebagai anak memikul tanggungjawab tersebut untuk membayar zakat? Mungkin zakat fitrah lah ni harus. Ya, kalau ayah dah tak larat, harus seorang anak membayar zakat kepada mak dia, kepada bapak dia, kepada ibu dia. Tak kira lah, kalau bapak tu wajib lah kan pada anak-anak dia. Ini pada bapak kita, pada mak kita, adik kita, dengan syarat kita bagi tahulah kepada mereka, kita minta izin hari ini, bertahun ini zakat fitrah saya nak bayar. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, terima kasih juga yang terus menghantar soalan yang bersama dengan kita daripada Mamu Daniel Pokok Sena, daripada Tenom di Sabah Kelia,
dari Singapura Asia Yusuf Kelia, Fatimah binti Abu Bakar Ustaz dah macam pelakon almarhum Nurdin Ahmad, daripada Syahrul Zaman, salam minta doakan isteri saya selamat bersalin. Sekejap saja lagi untuk saudara Syahrul Zaman ini, kalau boleh sekarang ni bacakan surah Al-Fatihah, doa baca surah Al-Fatihah 7 kali, dan kalau boleh kita baca suratul Fath. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, sampai habis ayat daripada ayat yang pertama dua tadi. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan isteri anda untuk bersalin. Syamim daripada Singapura juga clear. Iman Nur Cahaya, Muhammad Firdaus, Rauzah Syukri sudah sedang menonton kita sekarang ini. Hamidah Abdul Rahman juga daripada Kemboja Putih, daripada Norizan, ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang terus mencintai majlis ilmu. Zaimi Abdul Rahman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, putra perdana baru dapat line. Datuk mak mentua saya Kak Acun bersaut kirim salam, dia tersangkut kat KL tak dapat balik, kirim salam balik dekat Kak Cun. Ya, lama saya tak jumpa Kak Cun ni, insya-Allah lain kali kita jumpa lagi insya-Allah. Daripada Singapura juga clear, daripada Lisa Surya, daripada Zaridah No juga daripada Singapura, Saniah binti Mahmud daripada Singapura. Alhamdulillah, terima kasih. Yang seterusnya yang saya nak bawa kepada tuan-tuan, masalah penyakit. Ada orang yang menghadapi masalah sakit. Saya pun sakit tuan-tuan, jantung sakit, kencing manis pun ada, ya, penyakit usus saya pun ada, masalah tidur saya pun ada. Oi, banyak masalah tuan-tuan. Oi, nampaknya muka garang macam Nurdin Ahmad ni kan, tapi penyakit banyak. Tapi tuan-tuan, saya punya prinsip saya, tuan-tuan nampak saya macam ada sakit tak? Saya tak layan sakit saya. Ubat makan, ubat layan, pantang layan, pantang nombor 1. Jadi bila sebut dalam dunia, penyakit mesti ada. Okay, kalau kita tengok ada orang yang lebih teruk daripada kita. Saya boleh bercakap, saya boleh berjalan, ada orang tak boleh cakap. Sakit tak boleh cakap. Ada orang tuan-tuan, kepala ni bahagian tempurung ni tidak ada. Bayangkan sakit. Ada orang yang dipotong kaki dia. Subhanallah. Ada orang yang masuk ke hidung ni, tiup. Nak minum susu masuk ke hidung. Kalau kita kata bahawa kita ni sakit, ada orang yang lebih teruk sakit daripada kita. Cuma kita disuruh berusaha bagaimana untuk jadi sembuh. Kadang-kadang ubatnya tak jumpa. Ada tapi tak jumpa. Kadang-kadang ubatnya belakang rumah kita saja. Sebab itulah kita kena rajin membaca, rajin bertanya, ya, rajin berusaha, mudah-mudahan penyakit kita ni hilang. InsyaAllah setiap penyakit itu ada ubatnya. Likulli da' syifa. Setiap penyakit itu ada penawarnya. Dan mungkin penawar yang paling bagus sekali tuan-tuan ialah berpantang. Ya, pantang betul-betul. Ya, semua orang kita ada penyakit. Banyak orang yang penyakitnya macam-macam, tapi kadang-kadang pantang dia tak boleh. Ya, daripada Khalif Bakhtiar, Assalam Ustaz, tak tahulah besar mana masalah tu, tapi kadang bukan mudah bila nak selesaikan masalah, nak perbaiki ikut mana-mana pun dia rasa tak mampu. Tapi banyak hal lain pula yang mengganggu, misi tak berjalan lancar, and hal tu duk klaim-klaim. Ya, betul. Ya, kadang-kadang masalah ni Cik Khalif, dia mari bertimpa. Kita pandang satu ya. Kenapa Allah datangkan kita masalah? Allah datangkan kepada kita ni masalah tuan-tuan, supaya kita belajar menjadi hamba yang bersyukur. Allah timpakan masalah kepada kita untuk apa? Supaya kita belajar, kita ada ilmu, kita ada pengalaman, dan kita ajar pada orang lain pula. Saya ada pengalaman sakit jantung. Sekarang saya duk ajar orang macam-macam, macam mana nak hidup, nak mengelakkan sakit jantung.
Saya ada kencing manis. Saya ajar pada anak-anak saya walaupun dia pun tak apa suka dengar saya ngajar. Kan kadang-kadang dia orang tak suka juga dengar, tapi nak buat macam mana? Saya tak nak dia orang tu jadi penyakit kencing manis macam saya. Itulah tujuan Allah bagi saya sakit untuk orang lain juga. Sebab itulah tuan-tuan, saya tulis buku ini supaya pengalaman-pengalaman yang saya jumpa dapat dikongsikan pada tuan-tuan. Cari jalan. Kita tak tahu bila masalah tu akan sampai pada kita. Kita tak tahu. Saya pun tak sangka saya kena sakit jantung. Saya main badminton. Dulu orang panggil saya Lee Chong Zim. Main badminton saya pun tak sangka boleh panjat bukit saya. Saya tak naik lift. Saya naik tangga tau kalau pergi mana-mana. Tapi saya kena serangan. Saya tulis buku ini. Ada bab dia, bab keluarga, bab kesihatan, bab miskin, bab keuangan, bab dengan bos, dengan majikan, dengan staff. Saya tulis dalam buku ini. Sebab tu saya rasa tuan-tuan kena dapatkan buku ini. Bagi yang belum lagi dapatkan buku ini, tuan-tuan boleh hubungi Karya Bistari. Ya, yang menerbitkan buku ini ialah Karya Bistari. Boleh hubungi 017 315 3802. Ataupun tuan-tuan sekarang boleh beli buku ini secara versi digital, e-book. Ya, tuan-tuan boleh tengok di dalam laman web www.emallkarangcraft.com. Tuan-tuan boleh beli buku ni ataupun terus berhubung dengan Karya Bistari pada nombor yang saya sebutkan tadi 017 315 3802. Insya-Allah tuan-tuan boleh dapatkan buku ni ataupun tuan-tuan boleh direct daripada kami dengan Ustaz Hasan. Tuan-tuan order daripada Ustaz Hasan 0194997784. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Daripada Zurin Kak Teh, kenapa kita dah memaafkan seorang tapi kita duk ingat je akan masalah tu lagi? Macam mana Ustaz? Mungkin sebab kita tak bagi sepenuh kemaafan kepada dia. Ya, mungkin kita tak bagi sepenuh kemaafan pada dia. Kalau kita memberikan kemaafan sepenuhnya, dia takkan ingat lagi dah. Habis. Aku pun ada salah, maafkanlah. Salah dia maaf je lah. Selagi mana kita ada simpan perasaan, aku tak, memang aku maafkan dia tapi aku tak nak kawan dengan dia dah. Memang aku maafkan dia tapi aku terasa sangat. Ini yang jadi masalah ni. Yang keduanya mungkin kita duk ingat kenangan-kenangan pahit. Cubalah kita ingat kenangan manis dengan dia. Okey, insya-Allah. Kenangan manis kau dan aku takkan ku lupus. Duri ranjau dalam bercinta lumrah dunia. Kena buat tu. Tak pun kena nyanyi lagu Exist lah. Kan? Kalaku keseorangan kenangan pendatang menjelma lagi terbayang saat-saat yang manis ketika bersama dahulu. Kena nyanyi lagu tu. Tak tertahan menanggung rindu di saat kau berjauhan dariku, wajahmu selalu datang menjelma. Teguhnya cintaku, oh sayangku, hulurkan tanganmu bersama kita bergandengan berdua menuju arah bahagia. Kena ingat lagu tu kot, baru kita boleh memaafkan orang sepenuhnya. Tapi apa-apa pun ingat, wal afina 'anin nas, memaafkan orang itu adalah termasuk di dalam sifat-sifat orang yang bertakwa. Daripada Awana Nur, saya ada masalah memikirkan esok kena standby untuk tim COVID. Allah, Awana Nur, kami semua mendoakan anda. Kami semua mendoakan supaya anda adalah termasuk dalam golongan yang diberkati oleh Allah. Anda sedang berjihad pada jalan Allah, ya, menjaga nyawa manusia, memberi ketenteraman pada negara.
Ya, cukup mulia perbuatan anda ni, insya-Allah. Daripada Paliska Pali, Kampung Bukit Nering, Batu Kurau pun sedang menonton kita pada malam ni. Siti Nabila juga sedang menonton, Syafiq juga sedang menonton. Rogayah Gayah, Assalamualaikum. Alhamdulillah Kak Gayah dah beli buku kita ni masa perasmian hari tu. Itu Kak Gayah di antara orang yang paling awal mendapat buku ni, alhamdulillah. Siti Mariam, kurang best lah pasal tak dengar suara gelak para jemaah. Saya gelak pun dah okey dah. Ya, saya punya WhatsApp ni sekejap hilang ni. Kalau boleh jangan bagi hilang lah, buat still terus. Minta terus tukar balik dia punya ni. Baik, dengan kita ada dia punya ni, susah sedap hingga. Baik, kemudian daripada Rosnah Abu Bakar, saya mula mengaji dengan Datuk mulai tahun 1994. Oh, saya mengajar tajwid pada masa itu. Rosnah Abu Bakar, saya tak perasan Rosnah Abu Bakar ni di mana, JPJ ke BSN ke apa, kalau boleh tolong bagi tahu di mana kelas waktu kita belajar. Alia Yama daripada Thailand, Patani, juga bersama dengan kita. Tuan-tuan yang dirahmati, Nik Fazrin, Ustaz boleh terang tak isi surah Ar-Rahman, satu ayat yang paling istimewa yang diulang berkali-kali di dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa lagi tanda kebesaran Allah, apa lagi dalil-dalil kebesaran Allah, apa lagi nikmat-nikmat Allah yang kamu nak dustakan. Di dalam surah Ar-Rahman itu Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita pelbagai kebesaran Allah yang Allah ciptakan kepada kita. Ya, maka Allah tanya pada kita, tang mana lagi yang kamu nak dustakan? Ya, Allah jadikan kita daripada tanah, Allah jadikan kita daripada air yang terpancar. Pun kita nak lawan Tuhan lagi ke? Ini kalau kita hayati betul-betul bagaimana keadaan di dalam surah Ar-Rahman, cukup menginsafkan kita. Baik, kita tengok soalan daripada WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz, saya Ruslina Said. Mak saya tak boleh terima suami saya dalam keluarga. Sampai dia habaq kat saya yang dia tak reda kalau saya rujuk balik. Derhakakah saya Ustaz? Allahu Akbar. Ya, jadi makcik oi, yalah, bila anak tu dah jadi janda, maka terpulanglah pada hak dia untuk dia nak rujuk ataupun tak rujuk balik dengan bekas suami dia. Terpulanglah pada dia. Kita sebagai mak, kita doalah yang terbaik pada anak kita. Dan bagi akak juga Roslina, suami boleh cari lain, tapi mak itulah seorang-seorangnya. Apalah makna hidup kita bahagia dengan suami kita, tapi mak pula tak bahagia. Jadi tak apalah, kalau jadi saya lah, ikutlah dulu cakap mak. Walaupun kita ada hak kan, tapi dia mak kita, satu-satunya mak kita. Suami boleh cari lain, lepas mati menikah lain, lepas suami mati boleh nikah lain, bercerai pun boleh cari orang lain. Tapi kalau dengan mak, itulah satu-satunya mak kita. Baik, yang kedua, salam Ustaz, nama saya Syahmi. Saya ada ambil banyak amalan-amalan yang Ustaz bagi dalam YouTube. Soalan saya, bolehkah saya amalkan? Sebab dalam kuliah Ustaz ada cakap ijazah hanya untuk orang yang ada kuliah sahaja. Sebab itu bagi tuan-tuan yang boleh hubungi saya bukan minta apa pun. Saya cuma minta telefon saya, bacakan doa-doa tadi depan saya dan saya baca depan tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapatlah talaqinya. Jadi kalau begitu, hubungi nombor ini, bacakan, insya-Allah saya bacakan dan anda dengar, anda baca dan saya dengar. Mudah-mudahan kita boleh beramal dengan ayat-ayat tersebut. Kalau tak nak buat macam itu pun tak apa, silalah beramal. Baik Ustaz, saya Nur Huda, bagaimana nak anggap keburukan yang timpa kita tu ujian dan bukannya balasan? Selalunya memang fikir balasan, tapi saya rasa macam buruk sangka pula dengan Allah. Kalau benda tu kita buat tak elok dan Tuhan balas pada kita, memanglah dia, itu balasan. Sebab tu kita disuruh bertaubat, disuruh insaf. Jangan pandang buruk pada Tuhan, pandang baik. Yang buruk pada kita yang buatkan. Allah tak buruk. Allah tak buruk. Wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah tak pernah zalim. Yang zalim adalah kita. Sebab tu bila Allah bagi benda itu, taubat, insaf, redha. Begitu. Baik.
Assalamualaikum Ustaz, nama saya Muhammad Taib. Saya nak bertanya, apakah amalan yang boleh kita amalkan bagi yang ingin bertaubat dan ingin menghindarkan kita daripada melakukan dosa yang sama? Amalan yang boleh kita amalkan untuk melawan hawa nafsu. Puasa. Yang kedua, baca Quran. Yang ketiga, zikir. Okay. Yang keempat, berkawan dengan orang baik-baik. Yang kelima ni, tak ada keinginan dah nak tengok benda-benda tu. Jangan duk sebut lagi lah benda maksiat yang kita duk buat dulu. Okay. Yang keseterusnya, saya Faizal dari Penang. Bagaimana nak jaga, nak kawal hati. Bagaimana menyakiti orang dan disakiti orang. Yang kedua, bagaimana rakyat biasa nak hadapi perbezaan pendapat sesama ustaz ataupun ulama. Pertama, bagaimana kita nak menjaga hati? Jagalah hati, jangan dikotori, jagalah hati jendela ilahi. Sebab itu bila kita nak menjaga hati, kita kena belajar tasawuf. Belajar apa itu ujub, belajar apa itu riak, belajar apa itu dengki, belajar apa itu yang dikatakan takabur dan sebagainya. Dan bagaimana kita nak selesaikan dia. Kena belajar. Kalau kita, abang tak belajar benda ni abang tak boleh selesaikan masalah hati abang. Yang kedua, macam mana kita nak bezakan pendapat ulama ataupun ustaz, sama-sama ustaz ni kadang bertelagah. Tengoklah tuan-tuan, kita ada majlis fatwa kita, balik kepada majlis fatwa. Okay, kalau benda tu dah ada dalam mazhab, ikut mazhab lah. Kita mazhab apa? Syafi'i lah. Selesai masalah. Ustaz ni dia ajar mazhab ni, ustaz ni ajar mazhab ni. Jadi kita sekarang ni masing-masing macam-macam. Fataqatta'u amrahum bainahum zubra. Kullu hizbin bima ladaihim fari'un. Setiap orang ni dia telah memisahkan agama ni, satu kelompok, satu puak. Dan dia kata puak-puak dia saja yang betul, puak lain yang salah. Ini masalah kita. Kita mengatakan kita betul dan kita paksa orang lain ikut cakap kita. Jadi kalau ada pertikaian macam itu, apa masalah dia? Tak besar sangat. Masalah dia berujunglah pada Quran dan hadis. Berujunglah pada ulama-ulama ijma' dan qiyas kita dan mazhab kita ikut. Kalau benda tu benda yang baharu, benda tu benda baru, tak ada bincangkan zaman dulu, kita ada mufti, kita ada majlis fatwa kita. Rujuk kepada majlis fatwa, rujuk kepada mufti masing-masing. InsyaAllah dia boleh menyelesaikan kita punya masalah kita tadi. Yang keseterusnya, sekiranya kita pernah melakukan dosa besar dan sudah bertaubat, apakah dosa kita akan dibukakan? Illal ladzina amanu, illal ladzina, insya-Allah orang yang beriman, orang yang beramal soleh, insya-Allah tempat dia. Ya Allah ni dia padam terus dah kalau kita bertaubat dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan tak ada tertulis lagi dah. Taubat dengan taubat nasuha, insya-Allah. Assalamualaikum, saya Muhammad Kamarul Rizwan dari Penang. Saya nak tanya satu soalan, bolehkah orang yang mengandung berpuasa? Kalau tak boleh, kena bayar fidyah atau kena ganti puasa? Jadi kalau dia sihat, anak kandungan dia pun sihat, dia pun sihat, doktor mengatakan kalau dia puasa tidak berbahaya, silakanlah puasa. Tetapi kalau doktor mengatakan bahawa kandungan awak ni berbahaya kalau awak puasa, kandungan awak ni tak sihat, jadi awak kena makan untuk budak tadi sihat dalam perut, maka tak payahlah puasa. Begitu juga awak ni sakit, darah tinggi lah, apalah, mengandung pula, kencing manis pula, awak kena makan ubat sekian-sekian, awak ni tak digalakkan untuk berpuasa. Tak berdosa kalau dia tak puasa, nanti dia qada lah. Jadi ini yang dikatakan puasa. Dia bukan macam sembahyang. Sembahyang kena sembahyang, sakit macam mana pun. Puasa diharuskan buka jika kita ada masalah-masalah tertentu. Baik, ustaz punya sideburn macam hero cerita X-Men lah, Muhammad Kamarul. Daripada line tak cantik pula malam ni, minta maaf Azlan AAW. Okey, line tak clear. Baik, Kuching line clear, Tapah line clear, Rozimah daripada Warisan, Kota Warisan Marliah Asdi Brunei clear, Mas Hanafi Seremban juga clear, terima kasih. Hairul Anam Maswadi Maidin Manjui, ramai orang ke ustaz, rindu balik kampung. Taklah ramai, tapi kena beratur lah masuk. Macam biasalah kena buat social distancing, kena buat jugalah walaupun di
Manjui, apakah pandangan Ustaz daripada Anwar Siddiq berkenaan faedah bank sekarang? Mengapakah kita tidak pilihan untuk pilihan Islamik? Kita dah ada perbankan Islam, maka sewajibnya pada kita memilih perbankan Islam untuk nak buat akaun simpanan kita, untuk insurans kita, saham dan sebagainya. Kita dah ada dah. Kena ambil yang Islamik punya. Assalamualaikum Ustaz, moga Ustaz sihat. Saya selalu dengar ceramah Ustaz, buat saya berubah. Terima kasih. Daripada Abdullah Husaini Nazari, Enista Hamid dari Tawau, Sabah. Adib Z 6mg ada. Betul benda saya tak faham tuan-tuan. Line clear dari UK Bistari. Assalamualaikum Ustaz, saya Muhammad Anwar dari Penang. Nak tanya, kalau suami bagi gaji sepenuhnya kepada isteri untuk uruskan hutang dan nafkah, adakah suami itu bolehkah buat demikian? Terpulang. Itu adalah duit anda. Kalau anda nak bagi serah semua gaji pada isteri untuk uruskan, mungkin isteri anda tu Menteri Kewangan, keluarga, gamak, pulang. Dan anda pula dapat setiap hari RM10, RM10 pula pergi belanja kan, macam budak sekolah je, tu pulang lah. Terpulang atas pertujuan bersama. Tapi anda adalah suami yang bukan setakat isteri anda kena tanggung, anda juga kena membantu mak ayah anda kalau mereka susah. Mereka juga ada hak sebab tuan adalah anak lelaki. Jadi bincang elok-elok, mungkin bagi separuh untuk dia beli barang dapur di rumah dia, dan mungkin lagi separuh untuk anda simpan. Ya, kalau berlaku apa-apa hal nanti, berlaku pergaduhan, duit anda tak ada, berlaku perceraian, anda tak ada duit dalam bank, kena ada juga simpanan untuk anda menghadapi saat-saat yang kita tak dapat jangka. Baik. Kemudian terima kasih Kak Rayah yang dah beli buku ni. Begitu juga Nuranisah. Dalam botol di belakang Ustaz tu apa? Di belakang saya ni tuan-tuan ada mandian bidara, juga ada minuman Marvelous, juga ada minuman yang saya selalu sebut iaitu jus durian Belanda yang saya amalkan untuk penyakit saya. Alhamdulillah. Jadi produk-produk ni tuan-tuan nak beli ke apa ke, boleh berhubung dengan Ustaz Hasan 94997784. Baru 3111 view pakat share. Okay? Musibah yang Allah beri bukan untuk dibuat gurauan. Betul. Alhamdulillah Ustaz buat live setiap hari mengisi waktu kami. Ustaz, ada tak doa untuk bertemu jodoh yang baik-baik? Syira Fika. InsyaAllah ada surah Ar-Ra'd ayat 1 sampai ayat 3. Okey, kalau anda jadi yang terbaik, insya-Allah yang terbaiklah akan mencari anda. Kalau anda menjaga Allah, Allah lah yang akan menjaga anda. Insya-Allah akan dijodohkan anda dengan orang yang baik-baik, insya-Allah. Baik. Ya, bila sebut soalan daripada siapa tadi ni, Syira Fika ni, saya teringat lagu daripada Mega no. Tak pernah ku alami, tak mungkin ku hindari, dihimpit perasaan bayangan gurauan, di dalam jagaku tercari-cari. Dengar lagu tu tuan-tuan. Duk cari dalam tidur termimpi-mimpi, siapakah gadis misteri, melambai dan terus menyepi. InsyaAllah dapatlah jodoh yang terbaiknya. Saibun Ustaz tu simpanlah biar panjang lagi daripada Aiman Wong sampai habis Covid je. Habis Covid saya buang lah kan. Saya pada unsin dah tengok ni. Baik Ustaz, saya nak tanya, ada tak ayat yang nak bagi anak kita solat? Surah Asy-Syura ayat 19. Allahu latifun bi'ibadih yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Surah Asy-Syura ayat 19. Alhamdulillah maintain 3000 viewer yang meningkat daripada semalam. Terima kasih kepada semua yang menonton. Macam mana kita hindar rasa malas untuk solat? Sebelum masuk waktu, standby lah. Tu jawapan dia. Masuk waktu semayang. Kalau abang bio kan abang Encik Hamizah Azizan ni, kalau duk tunggu kejap lah, memang lambatlah semayang. Masuk waktu solat, insya-Allah jadikan sebagai rutin harian.
Lundu line clear daripada Real Nick, terima kasih. Daripada Hulu Terengganu juga telah clear. Salam Ustaz, saya nak bertanya, isteri saya sedang mengandung anak yang kedua, tapi 2-3 hari ini dia sering bermimpi ada 2 perempuan berjubah hitam datang dalam mimpi. Soalan saya, adakah perkara yang tidak baik akan berlaku? Nombor 1 kepada Fazli Aziz, tolong ubah tempat tidur anda. Jangan tidur di tempat yang berlaku mimpi yang disebutkan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau boleh elakkanlah isteri tadi keluar pada waktu maghrib, sebelum maghrib dan sebagainya. Dan yang ketiganya, saya minta kepada saudara Fazli Aziz supaya kalau boleh amalkanlah mandi bidara, daun bidara ataupun mandi limau untuk menghilangkan bau badan isteri anda tadi. InsyaAllah tidak datang lagi mimpi-mimpi berjubah hitam di dalam tidurnya, mudah-mudahan. Baik, daripada Mardiha Alisha, semoga Ustaz sihat, insya-Allah. Replying daripada WhatsApp tuan, senang Ustaz nak jawab, betul, insya-Allah. Kemudian, seberat mana pun masalah kita, jalan penyelesaiannya ialah sujud kepada Allah sebab kita ni hamba, betul. Assalamualaikum daripada Daniel Filza, minta pendapat dan penjelasan daripada Ustaz mengenai hati seseorang yang keras dan susah mendengar nasihat, terutama daripada ibu, bapa dan keluarga. Aduh, memang tuan-tuan, jenis kepala batu, jenis keras hati ni kita jahanam hari itu. Di antara perkara yang boleh merosakkan kita ialah keras hati, qaswatul qalb. Keras hati ni, aduh, empuk tuan-tuan, tak masak-masak, rebus tak masak, tak empuk lagi ni. Ni tuan-tuan ni. Ini penyakit keras hati ni, susah nak buat. Nak buat melainkan dia sendiri kena berubah. Tapi banyak manusia dalam dunia ni keras hati kan, dengan Quran kan dia lembut. Dengan doa kan dia lembut. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Jadi kita berdoalah, bacalah Quran, doa kepada dia, ya, mudah-mudahan dilembutkan hati dia. Sebab tu kadang-kadang Allah bagikan ujian, Allah bagikan balak kepada dia supaya dia lembut hati. Itu sebab kadang-kadang dia buat begitu. Assalamualaikum Ustaz, kami sekeluarga tengah tengok rakaman Kalau Dah Jodoh yang kami rakam. Rupanya Ustaz live FB. Dia tengok Kalau Dah Jodoh, dia juga tengok live FB. Rogayah, InsyaAllah Ustaz, betul tu, setiap penyakit ada ubatnya, betul. Ustaz cakap pantang tu memang betul, tapi kalau dengan buah durian saya pantang tengok. Samalah dengan saya tu. Baik, saya nak tanya daripada Syarmin, apa hukum bagi makan kucing mengandung sedikit bahagian babi dalam makanan tersebut untuk perubatan? Makanan itu tidak nampak bahagian babi tersebut kerana telah dikisar menjadi makanan. Perlu sama ataupun tidak, lari sikit daripada tajuk. Walaupun dia kucing, kenapa tak bagi makanan yang halal pada dia? Ya, jadi jangan bagi makan babi daripada dia. Nanti kita pegang masalah, ya, letakkan benda tu dalam mangkuk, nanti kita nak basuh mangkuk tempat kucing tadi makan, masalah. Jadi stopkan benda-benda itu. Mana letak makanan tu yang pernah diletakkan, maka basuhlah, samaklah tempat bekas dia tadi ni, dan gantilah makanan yang halal. Makanan kucing yang halal. Sekarang ada makanan kucing yang halal, saya promosi sikit daripada Adabi ni, insya-Allah. Baik, apakah amalan kita untuk mak ayah dah meninggal? Dalam satu hadis Nabi SAW, di antaranya ialah kita menyambung silaturahim dengan saudara mara mak bapak kita yang masih hidup. Katakan abang mak masih hidup, abang ayah masih hidup, pahala kita berbuat baik kepada mak bapak saudara kita itu, insya-Allah sampai pahala dia, dan seolah-olah kita berbuat baik dengan mak bapak kita sendiri, insya-Allah. Baik, macam mana nak dapatkan buku tersebut? Tuan-tuan boleh pergi ke Karya Bistari, laman web Karya Bistari, ataupun tuan-tuan boleh tengok di www.emallkarangcraft.com, ataupun hubungi Karya Bistari 017-315-3802, ataupun boleh beli daripada Pusat Pendidikan Al-Barakah dengan Ustaz Hassan 019-499-7784. Malam ni saya tengok Ustaz jadi patung, keras membatu, suara tenggelam timbul. Minta maaf, malam ni line tak apa clear, tak apa cantik.
boleh tahu jenama apa sebab saya pun ada kucing juga. Itu tolonglah jawab ni pada Muhammad, pada Rohani Hashim. Baik. Hasnita Hashim, Lee Chongzem, Noris Amizal, saya nak buku tu yang desain oleh Duke. Boleh? Sila hubungi dengan Ustaz Hasan daripada Itapis, daripada Tangkak Johor. Line clear suara Ustaz, terima kasih. Lee Chongzem, Ustaz awak lawak tapi muka serius. Aduh, okey. Buku-buku Ustaz yang lain semua dah ada dan dapat tanda tangan Ustaz lagi daripada Rabiah Ishaq. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Ustaz hebat, Ustaz hafal lirik. Mana dah hafal itu pun lirik kantoi lah. Ambil dah jadi macam suara Jamal Abdillah lah pula. Fuyo Ustaz nyanyi power Power Rangers kan. Betul Ustaz, kerana ujian itu kita jadi sabar dan kuat, insya-Allah. Saya rasa tidak ada soalan lagi yang dikemukakan di sini. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada malam besok. Ada satu lagi soalan. Ustaz nak tanya sikit daripada Sherry Haizat. Macam mana nak buat seorang yang rapat dengan kita tiba-tiba marah kita yang kita tak tahu puncanya. Kita dah minta maaf 2-3 kali, jumpa masih lagi masam muka, salah lagi ke saya Ustaz. Ini masalah kita ni. Kita dah jumpa, minta maaf, tak apa masalah, dia pun tak bagi tahu. Jadi orang dah tak nak kawan, buat macam mana? Kita dah jumpa dia, kita dah minta maaf, orang lain pun dah maaf, dah temukan kita, dia tetap tak nak baik. Jadi akak jumpa dia, bagi salam, akak masih tegur dia supaya akak tak putus silaturahim. Dia tak nak kawan dengan akak, biarlah buat macam mana. Sekadar kita terus senyum dengan dia, angkat tangan dia supaya tak terputus. Dia yang pandang buruk pada kita tu dia dengan Tuhan lah. Ya, kita akak tak payah dah pening-pening, tak besar masalah tu akak. Banyak lagi kawan orang lain yang nak kawan dengan akak. Baik. Ustaz, macam mana nak nasihat orang yang depres? Sebab kadang-kadang tak ada idea nak cakap apa, nak tolong, tapi jawapan saya selalu jawapan template macam sabar. Dan boleh Ustaz bagi idea jawapan dia? Kalau gitu, untuk Izarah Saifullah, dapatkan buku saya. Dalam buku saya ni ada dalil, dalam buku ni ada hadis, ada ayat Quran, ada doa. Boleh bagi jawapan pada orang yang depression dan sebagainya. Akak boleh ambil ni. Ambil apa yang dalam buku saya ni, gunakan pada orang lain pula. Sedap suara Ustaz. Beli kat mana Ustaz? Macam-macam pula. Zulkifli Awang juga sedang menonton kita. Ustaz, saya nak beli buku Ustaz yang warna biru RM10. Macam mana nak dapatkan? Hubungi Ustaz Hasan 0194997784. Rosnah Abu Bakar 194-2006 di Pejabat Keselamatan Negara, Datuk mengajar kitab Bahrul Mazi. Ya, saya masih ingat. Ya, Kak Rosnah kita, terima kasih. Ya, saya mengajar di Pejabat Keselamatan Negara di Ipoh hari itu. Lamalah tuan-tuan ni, cerita lama ni. Baik, insya-Allah banyak pencerahan dari Ustaz pada malam ni, insya-Allah. Jadi saya rasa tidak ada lagi soalan yang dikemukakan kepada saya. Insya-Allah. Bagaimana video orang yang dah mati, Norizan Arifin. Ya, jadi kalau akak tak pandai macam mana nak mengira fidyah puasa dan sebagainya, berapa hari, jadi saya syawarkan pada akak sila ke pejabat MUIS, minta dia orang kirakan berapa fidyah yang ditinggalkan, yang tak dibayar lagi oleh arwah si mati kita. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz ingatkan lagi saya, polis bantuan RTM, rindu nak balik Manjui, rindu anak isteri ni Ustaz. Ingat? Dulu saya pergi ke RTM 2-3 kali, dia uruskan saya. Terima kasih kepada Acik baliklah. InsyaAllah lepas selesai Covid ni baliklah ke Manjui. Jangan lupa datang jumpa saya. Ukhti Asyah, kalau tak dapat jodoh yang baik macam mana Ustaz? Yakin baik. Akak kena pandang baik. Kalau akak tak pandang baik macam mana akak? Kita dapat berdasarkan apa yang kita hajat. Kita minta itu dapat yang itulah. Cari yang baik. Doa insya-Allah. Jangan kita tak sedar. Jangan kita main-main benda itu. Insya-Allah usaha dia. Aziz Perdua, Ustaz, kalau kita tersedar yang kita salah kiblat, nak dibatalkan solat atau bagaimana? Jadi kalau kita dah salah kiblat, pusing sajalah. Pusingkan. Ataupun ada orang yang pusingkan. Ataupun kita tengok jemaah depan kita tu kiblatnya berhala lain daripada buat. Jadi kita ikut saja. Ya, arah kiblat waktu tengah semayang tadi.
Salizah Adi rindu nak dengar ceramah ustaz di Singapura. Apakan daya kan, apakan daya hajat tak sampai. Kalau rindu dengar di sinilah. Dengar dalam FB lah, insya-Allah. Tak ada masalah, dalam YouTube pun ada kan. Saat yang bahagia datang sekejap saja, namun dalam hatiku kasih sudah apa pula kata mula, seandainya kita rindu sebutlah, oh sebut namaku selalu. Jadi kalau rindu sebutkanlah nama tu selalu kan. InsyaAllah Sahariah Abu Samah nak beli produk, dia tulis dari situ nombor telefon Ustaz Hassan. Ustaz, kalau tak ada apa-apa penyakit, bolehkah mandi dengan mandian bidara? Ya, saya mandi dengan mandian bidara tu. Yang belakang tu, itu yang saya selalu duk amalkan. Ustaz Hassan, ya, nanti cari Ustaz Hassan, dapatkan mandian bidara daripada dia. Okey. Saya rasa begitu sajalah. Minta maaf pada soalan-soalan yang tak dapat saya bacakan lagi. Banyak soalan, jadi saya minta maaf jika terkasar bahasa. Pada malam besok kita akan membicarakan satu lagi tajuk yang saya rasa boleh memberikan manfaat kepada kita bersama. Jadi apa tajuknya saya akan war-warkan besok pagi. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi pada malam besok. Saya minta maaf hari ini line lambat sikit dan line tak apa clear. Besok 9.10 malam kita bertemu lagi dalam FB Live bersama dengan saya. Dan ada yang minta pada saya supaya nyanyikan lagu Hindustan. Kalau nak lagu Hindustan, saya rasa malam besok lah kot kan. Tum pas aaye यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न होता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.